Kapan saja bisa kembali ke masa-masa yang dulu lagi, di mana kita pernah saling bahagia, cinta dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Zamari LC? Sahabat malam menemani saya. Terima kasih. Begitu juga saudara Ramzo, saudara Izzuddin Izzuddin. Saudara Muhammad Nur, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Begitu juga saudara Hani Abdullah, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang. Pak Aziz, apa khabar? Pak Aziz dari Kuantan, Pahang. Saudara Azrul Jalil, dahsyat malam esok. Puan Nurfisah Idris dari Kuala Kangsa. Tuan Haji Azhar belum manap. Waalaikumsalam. Itu juga saudara Abu Samah dari Bandar Bukit Puchong 2, saudara. Raja Kamal, Raja Bazian juga saban hari hadir menemani saya. Terima kasih dari Sungai Petani. Saudara Mazlan Naklan, saudara Rosini Kurungut dari Sarawak juga saban hari bersama dengan kita. Saudara Saleh Lembang, Puan Hamidah Kamat, saudara Anwar Saleh dari Tumpat, Kelantan. Juga saudara Ramzo, saudara Hiza Masih, saudara Abu Nem, saudara Fasli katanya. Siapa lagi? Saudara Hiza Masih, saudara Abu Nems. Salam Perjuangan. Saudara Febi Ismail, Syifa Zahara, saudara Abiki, Eril Awi. Waalaikumsalam. Faslin Febi Ismail. Saudara Muhammad Mano, terima kasihlah kerana sekuntum mawar merah itu begitu berharga bagi saya, menyantuni saya dengan sekeping hati yang tulus ikhlas. Saudara Eril Awi. Dan kepada teman-teman yang lain, jangan lupalah like, share dan subscribe. Berilah saya semangat untuk saya meneruskan pencerahan. Selamat malam. Malam besok insya-Allah saya akan bersama dengan Datuk Abdullah Sani dalam sebab menjadi undangan, tetamu undangan di studio beliau di studio hangat, panas. Saudara Puan Rubidin bersama pasangannya, saudara Nur Ali. Selamat malam, saudara Nur Ali, saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Win Boh, salam dari Keningau. Malam ni, tajuk kita malam ni agak panas. Sabar sikit saya beritahu. Gitu juga dengan Hajah Comel-Comel, saudara Marsyid, saudara Syahli Ahmad, Yusuf Awang dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Saudara Zian. Kerana ramai sangat yang masuk, tapi bila saya lihat ada hati, ada like, share dan subscribe, itulah menggembirakan saya. Barulah semangat saudara. Saudara, hari ini hari Rabu tanggal 7 Februari. Iaitu besok saudara jangan lupa Isra' Mi'raj. Jangan kita lupa mengulangi peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW menaiki sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Ilahi. Dan jangan lupa juga kita tinggal 34 hari lagi untuk menanti kehadiran Fajar Ramadan yang penuh al-mubarak. Namun begitu, dalam saat-saat begini kita sudah pun masuk hari yang ke-1414. Virus sebut masih lagi ada di negara kita. Dalam perkabaran yang terbaru semalam saya dapat sekitar jumlah keseluruhan daripada 1414 hari sudah 5,272,517 warga kita yang dijangkiti oleh virus, yang mengakibatkan jumlah kematian sejak virus sebut melanda negara kita adalah 37,347. Jadi sebab itu saya sering kali mengingatkan teman-teman, sahabat-sahabat semua, pastikan kita menjaga keselamatan diri kita, jaga kebersihan kita, jaga family kita. Saudara Muhammad Ali, saudara Pak Cu dari Langkap. Begitu juga Pasar Raya Putih dari Alostar, saudara Nur Ali, saudara Mat Noh, saudara Osman Hamid, Elias Muhammad, Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, termasuk juga Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang. Hajah Comel-Comel, saudara Zizah Jin, terima kasih Zah menghantar saya sekeping hati yang terlalu sekeping hati yang tulus mulus.
Saudara, kita teruskan dengan catatan naluri kehidupan. Ini saya rasakan sesuai dan eloklah untuk kita jadikan itu sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Tapi kena ingat saudara, ini bukan suara daripada seorang ustaz ataupun da'i. Saya tidak mempunyai tauliah. Cuma saya menyantuni apa yang dihantar kepada saya oleh teman-teman dalam tulisan mereka. Sebenarnya saudara bahawa telah bercerita kepada kami katanya Ibnu Ka'ab bin Malik dari bapanya, dia berkata, aku mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan menyaingi ulama ataupun nak berdebat dengan mereka atau mempermainkan orang-orang yang bodoh dan supaya dirinya dihormati oleh manusia, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi maksudnya di sini saudara, kalau kita nak cari ilmu, semata-mata nak berdebat, nak menyaingi para ulama, itu tak boleh. Kita harus mencari ilmu untuk diri kita, untuk kesesuaian diri kita, untuk pegangan kita. Sebab menuntut ilmu itu adalah salah satu daripada keperluan pada setiap Muslim. Bukan nak menunjuk kat orang. Menuntut ilmu juga, khususnya ilmu agama, adalah untuk bertujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang menuntut ilmu, kalau bertujuan untuk mendandingi ataupun merendahkan orang lain atau memperlekehkan orang lain, maka ini adalah kemurkaan Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka nanti. Orang yang menuntut ilmu dengan mengharap agar dihormati dan disanjung juga adalah kerana sebab ilmunya juga tidak akan disenangi oleh Allah SWT, tempatnya adalah di neraka jahanam. Ingat saudara, sebab itu marilah kita mengikhlaskan diri kita untuk menambah ilmu agar menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Dan jauhilah kita menuntut ilmu itu untuk memperbodohkan orang lain atau mengharapkan dengan ilmu itu kita dihormati. Jangan saudara. Cari ilmu untuk diri kita, untuk pengetahuan kita, untuk kita menghampiri Allah SWT. Itu yang paling penting. Bukan dengan ilmu itu kita memperbodoh, memperlekehkan orang lain, saudara. Apa khabar Saudara Ramzul, Saudara Jaka Linglong, Saudara Anwar Bidin, Nur Maria, Ramzul Zul, ya saudara. Saudara Omar Sam. Kita santuni sedikit mutara kata kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Katanya, sesungguhnya manusia itu memasuki pintu neraka melalui 3 pintu. Pintu pertama iaitu pintu syubhat, dengan menimbulkan keraguan pada agama Allah. Pintu kedua adalah pintu syahwat, yang mengakibatkan seorang itu lebih mengutamakan hawa nafsunya dari ketaatan terhadap ilahi. Dan pintu yang ketiga adalah pintu amarah, dengan menimbulkan permusuhan terhadap orang lain. Oleh itu, berhati-hati saudara, elakkan 3 pintu tadi saudara. Pintu syubhat, pintu syahwat, dan pintu amarah. Tenang-tenangkanlah kehidupan kita, kita harus saling tegur-menegur antara satu sama lain. Dan jangan lupa saudara, besok adalah peristiwa Mi'raj ataupun Isra' Mi'raj, di mana baginda Nabi Muhammad diundang oleh Allah SWT menuju ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya saudara, peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda ini merupakan satu peristiwa besar di mana setiap tahun umat Islam pasti akan memperingati. Peristiwa ini terjadi saat baginda Nabi Muhammad SAW dalam usia 53 tahun. Itu setahun 5 bulan menjelang hijrah baginda ke Madinah. Peristiwa ini berlaku bukan di Madinah saudara, dia berlaku di Mekah. Peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha adalah pada 27 Rejab, dalam waktu yang amat cepat, dan ia merupakan peristiwa keajaiban serta kekaguman manusia yang mengundang pelbagai reaksi hebat dari kalangan kafir Quraisy. Malah sehingga saat ini pun golongan empirisme dan rasionalis masih mempersoalkan bagaimana mungkin lingkungan cerklawala yang menjadi laluan baginda Nabi Muhammad SAW tidak mengakibatkan geselan-geselan panas yang membakar tubuhnya. Kerana mereka yakin apabila kita naik ke atas langit yang 7 tu mestilah macam-macam. Sedangkan pesawat Apollo ke pesawat kosmonot melepasi alam cakrawala juga melalui macam-macam masalah
tapi baginda naik dengan waktu yang pantas dan ini menimbulkan macam-macam ceritanya, saudara. Tapi kita harus ingat, peristiwa Isra' Mi'raj merupakan peristiwa besar yang luhur dan di luar batas kemampuan akal dan fikiran manusia. Jika peristiwa Mi'raj dilihat dari perspektif keilmuan barat, maka ia tidak akan dilihat sebagai satu ilmiah, tapi banyak bersifat dogma dan sistem kepercayaan, iaitu credo. Sungguhnya baginda Rasulullah SAW telah sampai ke Sidratul Muntaha. Itu baginda telah sampai pada tahap yang tertinggi yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada manusia di dunia ini. Sesuatu yang tidak atau belum terjangkau oleh akal fikiran manusia seharusnya, saudara, tidak dijadikan alasan untuk mencari ketidakbenaran sesuatu itu. Kerana Allah SWT menyatakan, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melain sedikit. Ini dia dalam ayat surah Al-Isra' ayat yang 85. Allah mengingatkan manusia, saudara. Dalam beberapa ayat lain yang menceritakan peristiwa Isra' Mi'raj ini, berulang kali ditegaskan tentang keterbatasan pengetahuan manusia serta sikap yang harus mereka pertahankan. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, Dia, itu Allah, menciptakan apa yang tidak kamu mengetahuinya. Ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-8. Karena itu janganlah kamu mengambil sikap, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Kerana sesungguhnya pendengaran, mata dan hati kesemuanya itu akan diminta dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT pada kita nanti. Itu terdapat dalam surah Isra' ayat yang ke-36. Apa yang ditegaskan Al-Quran tentang keterbatasan pengetahuan manusia turut diakui oleh para ilmuwan abad 20. Dan mereka menyatakan bahawa pengetahuan manusia tentang alam hanyalah mencapai 3% saja. Sedangkan 97% adalah di luar batas kemampuan manusia. Oleh itu, saya besok kita sama-sama mengingati peristiwa tersebut. Itulah waktunya baginda Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha daripada Masjidil Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa yang sekarang ni teruk diserang oleh tentera Zionis. Saudara, mereka mahu menghapuskan tanda-tanda kehebatan Allah. Tidak mungkin mereka percaya, saudara. Memanglah kalau ikut akal daripada Masjid Masjidil Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa tu, kalau perjalanan jalan kaki itu 3 bulan. Tapi segala-galanya ketentuan ilahi, saudara. Ingat, saya jangan lupa. Dan sebab itu saya sering mengingatkan kita bahawa besok adalah peristiwa Isra' Mi'raj. Dan kepada pemimpin negara, saya tetap mengingatkan anda yang berada di anjung kuasa, ingatlah supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Jika wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara akan muflis. Saudara Fuzil Uzair, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Amin, Saudara Nur Samba, ratapan kasih. Begitu Abdul Malik. Datuk Tiger, alhamdulillah Tok. Moga sihat Tok. Sikit-sikit pengetahuan tentang Isra' Mi'raj. Kerana besok harinya, 8 hari bulan, saudara. Dan untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini, suka saya ingatkan, saya tak marah, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda sunting dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Kebebasan, saya tak marah, saudara. Tapi sama-samalah bertanggungjawab, saudara. Kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya agar warga kita berinformasi. Bila saya memberi penerangan, bila saya memberi pencerahan, saudara, kita mesti berpegang pada paksi, iaitu kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu fakta, itu faksinya, saudara. Kalau tak bersetuju, nak tak kiriman boleh, tak ada masalah. Asalkan saudara menggunakan bahasa-bahasa yang molek-molek, yang baik-baik, yang ada adabnya. Kerana kita warga bangsa yang sentiasa beradab mulia. Dan setiap permasalahan kita santuni secara harmonis. Ingat saudara, warga cinta damai sentiasa harmonis sifatnya, menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Apa khabar saudara hamba Allah, saudara Mak Hasan, saudara Raja Juma, apa khabarku, Sutra Naqiyah, Mutalib Meknun, Fazilah Awang dari Pulau Pinang,
Begitu juga Saudara Abdul Ghaffar Ibrahim. Terima kasih sahabat. Saudara Muhammad Farouk. Saudara, bicara kita malam ini, satu persoalan yang saya lantunkan untuk anda semua. Bilakah warga rakyat kita, khususnya ahli UMNO, mau sedar? Tunggu dulu saudara, saya akan beri pencerahan sebentar lagi. Jadi saya harus memberi laporan dulu tentang keadaan laporan kaji cuaca. Saya menerima laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, yang mengeluarkan amaran bahawa akan berlaku angin kencang di mana laut bergelora di Laut Cina Selatan yang akan bermula pada hari Ahad ini sehingga hari Selasa. Ahad, Isnin, Selasa selama 3 hari. Jadi kalau teman-teman nak cuti musim perayaan Tahun Baru Cina ini bermula pada Ahad hingga hari Selasa, eloklah kita elakkan. Kerana Met Malaysia meramalkan bahawa akan berlaku ribut angin kencang dan laut bergelora, terutama sekali di Laut Cina Selatan. Met Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan bakal berlaku juga ribut petir dan hujan lebat serta angin kencang yang berpotensi berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan barat Semenanjung, termasuk Sabah dan Sarawak. Selain itu, jangkaan cuaca kering dan panas, memang sekarang ni tengah panas ni saudara, dengan suhu melebih 35 darjah Celsius sedang melanda negara, terutama di negeri utara Semenanjung tanah air. Amaran ini dikeluarkan berdasarkan analisa model cuaca luruan monsun yang berlaku daripada 10 hingga 13 Februari. Saya cuma memberitahu, mewawarkan apa yang diramalkan oleh Jabatan Kaji Cuaca. Sementara itu, Kementerian Kewangan telah pun mengumumkan, alhamdulillah, bahawa harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel masih kekal. RON 97 RM3.47 seliter, RON 95 RM2.05 seliter dan diesel pada harga RM2.15 seliter. Demikian menurut kenyataan Kementerian Kewangan dalam kenyataannya hari ini, bahawa kadar tersebut ditetapkan berdasarkan pada harga runcit mingguan produk petroleum di bawah mekanisme harga automatik iaitu APM. Ini semata-mata adalah untuk melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global. Sebab itu kerajaan masih mengekalkan harga tersebut, saudara. Dan pihak Kementerian Kewangan akan terus memantau trend harga minyak mentah dunia dan pasti akan mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memastikan kebajikan serta kesejahteraan rakyat terpelihara. Itu soal harga minyak. Tak naik, saudara, jangan risau, insya-Allah. Ini sehingga 14 Februari, saudara. Dalam pada itu, minyak tak naik, tapi agak runsing saya kerana laporan saya terima bahawa menurut pengarah kanan bahagian penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, iaitu Datuk Lokman Jamaan, beliau berkata untuk sepanjang 2023 tahun lalu, sejumlah 6,080 kematian dilaporkan berlaku kesan daripada kemalangan jalan raya. Dan ini berarti 17 hingga 18 kes kematian dicatatkan setiap hari untuk tahun 2023. Dan kalau kita nak kira lagi, lebih kurangnya hampir 45 minit ada satu kemalangan berlaku. Begitulah seriusnya keadaan jalan raya kita, di mana daripada jumlah tersebut 68 hingga 70% kadar kemalangan jalan raya berpunca daripada penunggang motosikal. Saudara. Katanya untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, pelbagai inisiatif sedang dilakukan oleh pihaknya, termasuklah bekerjasama dengan pelbagai agensi seperti Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Polis Raja Malaysia untuk memberi pendedahan serta didikan kepada pengguna. Ya tuan-tuan, berhati-hati di jalan raya, lebih-lebih lagi musim perayaan ini, di mana pengguna jalan raya yang menggunakan tol, saudara, menggunakan lebuh raya, membabitkan kenderaan kelas 1, iaitu kenderaan persendirian, mereka akan menikmati pengecualian bayaran tol. Tak ada tol selama 2 hari, iaitu mulai besok 8 Februari sehingga Jumaat 9 Februari. Ini pengecualian tol ini dilakukan sempena sambutan Tahun Baru Cina.
Kementerian Kerja Raya memaklumkan pemberian tol percuma ini akan dilaksanakan di semua lebuh raya bermula pada jam 12:01 tengah malam besok 8 Februari dan berakhir pada 11:59 malam 9 Februari itu hari Jumaat, di mana implikasi kewangannya saudara berjumlah 42.99 juta wang negara akan dibelanjakan untuk memastikan kemudahan rakyat diutamakan. Baik saudara, itulah seketika tentang laporan tol, harga minyak, cuaca dan sebagainya. Kita mulakan dengan laporan dari Jakarta sebab tinggal berapa hari lagi? 6 hari lagi, seminggu lagi pemilihan Presiden Indonesia akan diadakan. Saat ini saya menerima laporan daripada Awani yang menyebut prestasi calon-calon Presiden iaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Mereka sekarang ini berada pada pusingan terbaik terakhir. Menurut pengarah eksekutif Lingkar Madani, iaitu Ray Rangkuti, melihat daripada berdasarkan prestasi yang dipamerkan ketiga-tiga calon tersebut, Anies disifatkan seolah lelah. Anies nampaknya lelah, sementara Prabowo pula dalam keadaan sama-sama, manakala katanya Ganjar agak konsisten. Prestasi Prabowo disifatkan agak kabur kerana kurang jelas, kerana Ganjar lebih konsisten dalam menyampaikan gagasan ideanya. Terpulanglah saya, sebab saat-saat ini warga Indonesia sedang melihat dan mengkaji apakah janji-janji yang bakal dilakukan oleh ataupun manifesto lah, untuk lebih tegang lagi, manifesto 3 calon presiden di Indonesia. Tapi bagaimanapun saudara, ratusan mahasiswa dijangka akan mengadakan protes terhadap campur tangan Presiden Indonesia pula dah, iaitu Pak Jokowi yang katanya akan keluar berkempen dalam pilihan raya Presiden pada 14 Februari mendatang. Kira-kira 2,000 mahasiswa dari beberapa universiti dijangka menyertai perhimpunan di tengah-tengah kota Jakarta mahu menggesa agar Jokowi mengekalkan sikap berkecuali dalam pilihan raya itu. Walaupun Presiden secara jelas tidak menyokong mana-mana calon bertanding, tapi beliau telah membuat penampilan seolah-olah menyokong calon Presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak sulungnya untuk jawatan naib calon naib Presiden, iaitu Gibran Rakabuming Raka. Menurut undang-undang, Presiden dibenarkan menyertai mana-mana kempen. Tetapi jika persoalan sama ada, saya akan berkempen atau tidak, jawapannya, kata Pak Jokowi, saya tidak akan berkempen. Saudara kena ingat, di Indonesia, mahasiswa dilihat seolah-olah menjadi kuasa politik yang begitu berpengaruh. Sebab itu perempuan tersebut dilakukan selepas ahli akademik dari puluhan universiti mengadakan sidang akhbar untuk menimbulkan kebimbangan terhadap kemerosotan demokrasi Indonesia, dan mereka menggesa agar Jokowi dan pegawai negeri kekal berkecuali menjelang pilihan raya. Ini sebab kerana anak Jokowi sendiri bertanding calon sebagai naib presiden berpasangan dengan Joko Prabowo. Saya kadang-kadang ni kita dah musim-musim begini, saya bukan faham sangat. 3 calon ada sana saudara. Itu di Indonesia. Tapi bagaimana pula saudara, dia berlaku di Pakistan. Saya mendapat berita hari ini saudara dari Islamabad. Nampak gayanya politik ini memang semakin kejam. Kerana sekurang-kurangnya 12 orang diberitakan terbunuh dalam insiden letupan bom di luar pejabat kempen calon pilihan raya di barat daya Pakistan hari ini saudara. Pengeboman di bandar Pishin, itu wilayah Balochistan, dan menyasarkan calon sehari sebelum pilihan raya di Pakistan. Demikian menurut laporan agensi berita Jerman yang memetik kenyataan pegawai tempatan Jamal Uddin yang berkata saat ini belum diketahui sama ada insiden itu antara pengeboman bunuh diri, berani mati ataupun akibat perenti yang ditanam meletup. Udin berkata tidak dapat dipastikan sama ada calon bagi kawasan pilihan tersebut, iaitu Asfaindar Kakar, berada di pejabat ketika kejadian berlaku.
keganasan makin menular di Pakistan. Lebih-lebih lagi apabila Imran Khan tidak diizinkan untuk bertanding, dapatinya tidak dibenarkan bertanding. Saya mengharapkan agar apa yang berlaku di sana tidak menjangkit kepada negara kita. Saudara? Dan di negara kita nampak gayanya kita tenang dari segi politik sebab tak ada pemilihan. Tetapi bunga-bunga ataupun percikan api-api yang bercorak perkauman tu cuba ditiupkan. Saya agak runsing bila melihat perkembangan terbaru apabila menyentuh soal perkampungan kawasan kampung-kampung baru, saudara, yang dilontarkan oleh Menteri Kerajaan Tempatan, yang saya rasa nak ulas sedikit malam ni. Tetapi sebelum saya mengulas, cuba saudara lihat keprihatinan Duli Yang Muhammadiyah Sri Paduka Baginda Muhammad Agung sewaktu baginda menjadi sultan di negeri Johor. Cuba kita dengar saudara apa yang dinyatakan yang tular dalam media sosial, kenyataan tuanku sewaktu Ngakomeng menghadap Duli Yang Muhammadiyah Sultan Johor satu ketika dahulu. Saya harap saudara admin ada tak tape tu? Kalau ada lah kita mainkan supaya kita dengar. Serius aku? Takkan menteri bukan? Apa you? You 220 orang di dalam parlimen ni. Rakyat sehari berapa juta orang luar dengan susah. Let it go. Dudukkan keadaannya yang begitu teruk. Lebih baik saya dikatakan rumah dan aku tak pergi ke zoo. Rakyat saya duduk lebih teruk daripada datang binatang. I know you have butuhkan so much this year for your... But remember something, we are all the taxpayers here. We are paying 180 million ringgit to SWM. Yang mana kerja tidak memuaskan. And the agreement with SWM is so watertight that you can only complain but you cannot dismiss. There is no exit clause to say about you can dismiss SWM. Here we have a responsibility. My rakyat, they better stay in proper housing. But you come to me, ask for advice, pandangan, I'm willing to give it to you free. I make sure you get the best, the cheapest but the best. I went around, I looked for myself. I don't believe what they say until I saw it for myself. This is the type of work SWM do. Do they come and pick up all these rubbish? You know, even when I'm not in the country or in the country, I have my ears, my eyes are here. They come and when they come and report, normally I'll go myself and I'll go. Tapi kalau dah my rakyat duduk macam dalam kandang ayam, I cannot accept. Now you are a minister. I know that the Paduan Kerajaan Baru has proved to the others what they did before was no good. Hari yang jadi foreign action. Okey saudara, kalau saudara hayati titah tuanku sewaktu baginda mentadbir istana Johor. Begitu prihatinnya baginda terhadap rakyat baginda. Baginda tidak bersikap resis. Tapi sebab itu apabila orang seperti Menteri Ngakomeng cuba-cuba mencetuskan sesuatu, kononnya kawasan perkampungan, kampung baru yang didiami oleh penghuni-penghuni bukan Melayu ataupun penghuninya lagi warga Cina nak dijadikan sebagai kampung baru dalam sebagai tapak UNESCO. Banyak orang melihat seolah ia adalah sebagai etnosite yang berlebat sebelah. Saya haraplah saudara Ngakomeng yang telah pun menghadap tuanku lebih prihatin daripada saranan tuanku. Ngakomeng selaku Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, titah tuanku ingat satu ketika dahulu sebelum tuanku menjadi agung.
Baginda begitu prihatin terhadap rakyatnya. Itu sewaktu di Johor, saudara. Bagaimana rakyat seluruh negara hari ini? Jadi saudara Komeng, lebih baiklah menumpukan perhatian bagaimana untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Jangan buat yang bukan-bukan. Jangan nak cadang sebagai kampung baru Cina, sebagai tapak warisan. Ini apa benda yang anda lakukan ni? Rakyat nak tahu bagaimana rumah, kawasan perumahan. Jadi, kalau kita nak katakan, nak jadikan kononnya kampung Melayu Cina ini kawasan tapak UNESCO, bagaimana kawasan kampung baru? Kita di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur, di kampung baru, yang sampai saat ini tidak selesai masalahnya. Masih lagi, sedangkan itu memang kawasan tanah anugerah Tuanku dan tapak asal penduduk Melayu. Apakah itu tidak terkecuali daripada untuk dijadikan tapak warisan UNESCO? Bagaimana lihat sendiri sebuah perkampungan di Kelantan, di mana penduduknya tinggal sejak tahun 1920, sebelum negara mencapai kemerdekaan lagi. Ini yang perlu saudara tangani. Bukan menimbulkan bibit-bibit, seolah-olah meletakkan api perkauman. Sudah-sudahlah kita bermain politik perkauman. Saudara Komeng, saya ingat saudara sudah pun bersangka baik. Kita pun menerima parti saudara sebagai sahabat. Tapi kalau begini berterusan, bagaimana kita nak menyantuni kestabilan politik? Saya amat sedih. Keadaan begini berlaku dalam saat-saat yang amat berhormat Perdana Menteri bersama dua timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi dan saudara Fadilah Yusof mahu mewujudkan kerajaan madani sifatnya. Madani itu artinya sejajar, adil pada semua orang. Bukan satu kaum. Tidak boleh saudara mengutarakan begitu. Sebab itu saya melihat sekarang ni. Saya lihat macam di Pulau Pinang. Apa jadi? Rakyat Pulau Pinang yang tinggal di Pulau Tiko, di balik pulau, itu sepatutnya dipikirkan untuk dijadikan kawasan tapak UNESCO. Kerana Pulau Pinang itu wujud daripada zaman Sir Francis Light lagi. Jadi saya mahu memberi pencerahan begini kepada saudara Komeng. Lihat, majukan persekitaran kawasan kampung baru di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur. Lihat apa jadi di kawasan Chowkit. Lihat juga apa berlaku di kawasan Bukit Bintang. Mana warga Melayunya sekarang ni? Apa yang berlaku di negeri-negeri lain? Di Johor, di Kelantan, di Terengganu. Itu sepatutnya selaku Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan memikirkan. Lihat sendiri apa yang ada di Sabah dan di Sarawak. Sebab itu saya katakan, saya ingat mula malam akan datang, saya sedang meneliti dua buku yang saya terima, saudara. Buku ini yang ditulis oleh para penulis yang menyentuh tentang impian Perdana Menteri yang ke-10 dalam menangani kerajaan madani. Jadi anda yang berada dalam kabinet menteri mesti sejajar dengan pemikiran Perdana Menteri. Dan kena ingat, kita sekarang ni agung yang hadir hari ini, Tuanku Ibrahim, baginda begitu prihatin terhadap untung rasik rakyatnya. Ya, satu ketika dahulu Tuanku menjadi Sultan Johor. Tapi hari ini sebagai Duli Yang Mulia Pertuan Agong, pasti baginda mahu melihat keceriaan kehidupan warga kita di seluruh negara. Komeng, bukan hanya tertakluk kampung-kampung original di Selangor. Bagaimana di Sabah, bagaimana di Sarawak. Begitu ramai etniknya. Takkan kita nak biarkan. Lihat sendiri di Kampung Baru. Rumah itu bagaimana roboh saja. Terdiri berhampiran dengan kota raya, kota kosmopolitan. Yang hebat dengan bangunan mencakar langit. Tapi rumah-rumah Melayu macam mana? Ini perlu diperjuangkan saudara selaku Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Bukan bercakap soal perkampungan Kampung Baru Cina di negeri Selangor. Ini bersifat resis, saudara. Jangan sesekali. Sudahlah. Kita sudah cukup, saudara. Kita sudah cukup mengalami suasana yang tak baik. Harmonis itu perlu disantuni dan dipertahankan. Jangan bibit atau cetuskan api-api yang menyinggol hati dan perasaan warga bangsa kita. Kita dah cukup rukun sekarang ni. Saya haraplah agar saudara Komeng, Anthony Loke tegur-tegurlah menteri anda. Kalau orang UMNO, warga UMNO, kalau menteri tak betul, pasti presidennya akan tegur. Dan saudara Anthony Loke, lihat apa yang dilakukan oleh Komeng, kalau tak betul kena tegur. Dan saya yakinlah, saya berkeyakinan yang membuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan bersetuju dalam persoalan ini.
Tetapi jangan dibiarkan berterusan. Sebab itu katanya besok bertempat di Kelab Sultan Sulaiman akan diadakan satu sidang media. Ini saya lihat bibit-bibit untuk mencari perpecahan. Saya berharaplah. Jadi kalau nak bercakap soal tapak UNESCO, apa uniknya? Apa uniknya kampung baru di Sungai Buloh? Itu di mana penghuninya warga Cina yang sekarang sudah pun jadi tempat pembangunan. Jangan kita fikir soal itu, tapi lihat juga uniknya kampung baru Kuala Lumpur. Uniknya sepanjang-panjang sungai Gombak yang 3 sungai itu bercantum di sebelahan Masjid Jamek. Itu sepatutnya diwartakan kawasan UNESCO. Asal Kuala Lumpur dan sebagainya. Tumpukan perhatian saudara sebagai Menteri Kerajaan Tempatan untuk melihat agar kita dapat menyantuni rakyat untuk hidup tenteram dalam sebuah perkampungan, suatu environment di mana rakyatnya hidup bersatu padu dan kita membangunkan rakyatnya yang tidak lagi terdedah dengan kehidupan yang serba daif. Saya selaku Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan sewajarnya berfikir, kaki tangan di kementerian tersebut juga, tegur-tegurlah menteri anda. Jangan dibiarkan begitu saja. Saudara, sekarang ni kalau anda bercakap benda begitu macam saudara Zulkifli Sagap, akhirnya orang mula membangkitkan bagaimana sekolah persendirian sekolah kebangsaan Cina juga mendapat peruntukan, bagaimana dengan tahfiz, dan ini menjadikan orang mengungkit-ungkit. Saudara menyentuh sedikit, orang lain akan bercakap lebih besar lagi. Saya haraplah hentikan. Jadi keadaan begitu kalau macam saudara Syukri Syafi'i, itulah pemikiran mereka. Seolah-olah macam Belanda dapat tanah. Bagi betul nak beha, dapat beha. Itu keadaannya. Jadi saudara kata Noriza, dia bertanya, dengan komen ni boleh buat kerja atau tidak? Asyik mencetuhkan satu demi satu persoalan yang bersifat chauvinis. Hentikanlah, sudahlah. Saya tidak rela melihat bumi tercinta ini terus dinyalakan dengan api perkauman. Patutnya kita menyantuni seluruh rakyat supaya tidak terjebak dalam politik yang berunsur adanya elemen-elemen perkauman. Perkauman, saudara. Dengan komen, cukup-cukuplah. Saudara. Saya tak mau melihat lagi, tak mau mendengar lagi kenyataan begini, saudara. Itulah keadaannya. Banyak orang tanya kenapa saya tak santun, kenapa saya tak jelaskan. Saya cuba menghayati keseluruhannya. Tapi apabila mahu dijadikan kawasan-kawasan perkampungan, kampung baru Cina khususnya di negeri Selangor ini, tapak UNESCO. Saya kena ingat, kalau dah dimertabatkan sebagai tapak UNESCO, tak boleh disentuh. Tak boleh nak dibuat pembangunan. Habis macam mana kawasan-kawasan Melayu? Boleh dikatakan tanah reserve Melayu pun tinggal 12% saja. Apakah sudah diganti? Adakah dibuat kajian? Jangan orang kata ini akhirnya orang melihat yang salahnya pemimpin kita. Sebab itu saya kata masih belum sedar lagikah rakyat untuk terus meniupkan api perkauman? Masih belum sedar lagikah pemimpin politik untuk bermain dengan politik kita bercakaran sama kita? Saudara, lihatlah apa berlaku di Gaza. Ini saya nak masuk dalam khabar dari Gaza ni, saudara. Saya menerima laporan bahawa sejumlah 123 wartawan yang telah pun terbunuh sejak berlakunya peperangan yang tercetus antara puak-puak Hamas dan Zionis di bumi Palestin. Ini bukan kenyataan saya, tapi kenyataan ini dikeluarkan apabila berlakunya kematian seorang lagi wartawan yang juga pengarah pusat penerangan Palestin di semenanjung Gaza, itu Dr. Rizal Al-Gharabi. Kena ingat, setakat ini sudah pun 27,585 rakyat Palestin yang terbunuh. Kesan daripada serangan Zionis, kekejaman yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu. Cukup-cukuplah. Kenapa pula kita di negara kita ni masih nak berbalah sama kita? Kita lihat kesan perbalahan di antara pimpinan-pimpinan di Arab. Kerana politik akhirnya rakyat menderita. Bumi Gaza jadi padang jarak, padang terkukur. Dan malahan sekarang ini sudah pun menyangkuti lebih teruk lagi saya. Apabila saya menerima laporan bagaimana kumpulan Houthi yang berpengalaman di Yaman, mereka telah pun melancarkan 6 peluru berpandu di Selat Laut Merah dan juga di Teluk Aden ke atas kapal-kapal yang termasuklah sebuah kapal milik kerajaan Greece
Retinya sekarang ni kita di ambang peperangan. Itu akan diteruskan bermula di Semenanjung Gaza, di Tanah Arab. Apakah negara kita ini mau masih lagi terlibat dengan suasana begitu? Cukup-cukuplah. Saya bila membaca kenyataan bagaimana kumpulan Houthi melancarkan 6 peluru pandu di Laut Merah, sial juga. Sial, kerana ini juga akan menyangkut soal ekonomi dunia. Dan peperangan seolah tidak boleh nak dihentikan kerana ini melibatkan tentera Iran, melibatkan tentera Houthi dan juga Amerika Syarikat. Dengan begitu dengan rejim Zionis. Cukup-cukuplah. Sudah-sudahlah saudara. Sebab itu sempena besok apabila penghijrahan baginda Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha bertolak daripada bumi Gaza, maka sama-samalah kita berdoa pada Allah SWT agar bumi Gaza segeralah ditenteramkan dan Allah segera menyelamatkan bumi di mana terdapatnya Masjid Al-Aqsa, saudara. Itu yang paling penting. Baik, saudara. Itu laporan yang saya terima. Bagaimana negara kita. Saya kadang semalam saya terkejut juga. Saya terkejut dan tengok-tengok saya geleng kepala. Khabar terbaru saya terima apabila Tan Sri Muhyiddin yang sekarang ini beliau berdepan dengan 3 pertuduhan. Pengubahan haram, wang membabitkan dana sekitar 200 juta yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Tapi kabarnya dia dah mohon pula pasport untuk dikembalikan padanya untuk sementara waktu. Itu hari dah pergi ke London untuk bercuti serta keluarga. Tapi sekarang ni katanya dia nak ke Bangkok untuk menghadiri majlis perasmian Piringkau. Itu restoran yang dikalikan oleh seorang rakyat Malaysia. Saya kata itu bukan satu benda yang penting. Bukan penting saya. Katanya individu tersebut rapat dengan beliau dan membuka sebuah premis makanan halal di Bangkok. Sebab itu dia kata dia mahu saya hadir di majlis itu. Itu merupakan alasannya dalam affidavit untuk meminta yang menyokong permohonannya untuk mendapatkan pasportnya. Persoalan sekarang ni kena fikir juga, menantu yang tak balik-balik tu macam mana? Takkan tak jumpa di London, tak tahulah. Bawa balik menantu dulu. Kalau tidak menimbulkan 1000 persoalan. Saudara, kabarnya permohonan untuk mendapatkan pasport itu telah difailkan oleh Tuan Chetan Jetwani and Company pada 31 Januari lalu. Itu 8 hari, seminggu lepas saya. Dan katanya dia berhasrat untuk pergi ke Bangkok pada 15 Februari ini dan kembali ke tanah air pada 21 Februari. Saya rasa begitu. Kadang-kadang sekarang ni rakyat tengah marah, rakyat ada yang kecewa bila pengampunan Sri Najib belum lagi tuntas. Tiba-tiba dalam keadaan begini, kalau dilayan saudara, tak tahulah, saya tak boleh nak cakap banyak. Dan katanya hanya kerana kawan dia buat meniaga di Bangkok. Dan sejak beliau didakwa katanya dia tak dapat jumpa mereka. Kalau mereka nak datang, datanglah, apa ada masalah. Tan Sri Muhyiddin masih bebas di negara kita. Bukan ada dikurung macam Sri Najib, di belakang tabir besi. Tapi nak pergi keluar negara mengikut perundangannya apabila mahkamah memutuskan pasport jadi tahan. Hormatilah keputusan mahkamah. Kerana sebenarnya dia tidak mempunyai hak keistimewaan untuk mendapatkan pasport tersebut. Itu kes Tan Sri Muhyiddin. Ini satu lagi, saya juga agak terperanjat apabila ketua pengarah itu ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya sudah pun menyerahkan notis itu mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 kepada Datuk Mizran dan Tan Sri Mokzani, itu anak Tun Dr. Mahathir, supaya mereka mengisytiharkan notis pengisytiharan harta yang mereka miliki. Dia katanya sehingga saat ini belum dapat lagi. Sehingga kini SPRM masih menunggu notis pengisytiharan daripada 2 ahli perniagaan terbabit. Jadi kalau tak buat pengisytiharan dalam tempoh yang ditetapkan, kedua mereka boleh dituduh gagal mengisytiharkan harta. Dan senasiblah dengan Tun Daim. Bila SPRM buat tindakan begitu, jangan pula dianggap sebagai satu kezaliman. Jadi menurut Tan Sri Azam Baki, dia kata banyak perkara lain dalam skup siasatan kes tersebut
Dan pengisytiharan harta adalah salah satu daripada proses siasatan. Berilah kerjasama. Saya kena ingat saudara, Mizan dikendaki mengisytiharkan segala aset alih dan tak alih yang berada dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis yang telah pun dihantarkan. Sementara itu, Tan Sri Mauzani pula mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubah Wang Haram dan Keganasan, iaitu AMLA TFUAA 2021. Saya berharaplah agar kedua-dua anak Tun Mahathir ni berilah kerjasama dengan mengisytiharkan berapa kereta anda. Apa ada masalah kalau benda itu anda miliki anda dan diperoleh dengan perniagaan, tak perlu takut. Berani kerana benar, takut kerana salah, saudara. Baik, saudara, itu seketika tentang apa yang berlaku di Tan Sri Muhyiddin, dari Mauzani, yang masih lagi sebelum Raya Cina ni macam-macam cerita yang saya dengar. Dan terbaru hari ini Peguam Bela Datuk Seri Najib, iaitu Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, dalam satu sidang akhbarnya dia telah pun mengatakan bahawa pihaknya dijangka membuat permohonan. Sekali lagi, permohonan kali kedua untuk Majlis Pengampunan dapatlah memberi pengampunan kepada Sri Najib. Kerana katanya yang dituntut adalah bukan keputusan tetapi sepanjang perbicaraan katanya bahawa Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan dalam perbicaraan. Kena ingat saya. Pihaknya menuntut keadilan dalam perbicaraan. Jadi dalam sidang media tadi, itulah Saudara Abdul Hamid. Saya rasa begini ajalah. Untuk saat ini tak sepatutnya lah Tan Sri Syafiq membuat sidang media dan sebagainya. Jangan mengeruhkan keadaan. Kerana saat ini gerakan kempen tanda tangan terhadap pembebasan Datuk Seri Najib sedang dijalankan. Sebagaimana malam semalam saya mesyuarat, penyelarasan, don di seluruh negara sedang digerakkan untuk mengumpul sekitar 1 juta tanda tangan warga memohon jasa baik tuanku untuk menimbangkan pengampunan terhadap Sri Najib. Kita tahu bahawa ini juga akan ditentang oleh puak-puak macam Bersih, mereka yang konon-kononnya nak menegakkan keadilan. Jadi saya rasa apa-apa saja tindakan tak perlulah dihebahkan. Lakukan tindakan sebaik mungkin. Saya bersetuju macam mana malam semalam juga Majlis Penerangan Kempen Rayuan Pembebasan Datuk Seri Najib bersama UMNO bahagian Bangi. UMNO bahagian Bangi telah pun berlangsung malam tadi. Jadi saya melihat bahawa UMNO bahagian Bangi yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahidi, Mat Zain, ini merupakan cara yang terbaik. Dan itu adalah merupakan bahagian pertama di seluruh negara yang memulakan langkah. Sebab itu tindakan Ketua UMNO bahagian Bangi, itu Datuk Muhammad Zaidi Mat Zain, ini satu langkah yang baik. Panggil ahli-ahli UMNO, beri penjelasan. Lebih-lebih pada ketua-ketua cawangan, pada ahli UMNO, supaya warga faham. Masalah sekarang ni ramai yang tak faham persoalan isu pengampunan Sri Najib, isu perbicaraan Datuk Najib. Jadi undanglah siapa saja yang pakar, bukan mempertikaikan. Saya harap begitulah saya. Sebab itu saya juga bersetuju dengan pandangan daripada sahabat saya, itu Saudara Ghulam Muzaffar selaku Ketua UMNO bahagian Batu merangkap Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan. Jadi katanya sejak perkabaran Lembaga Pengampunan membuat keputusan ke atas rayuan bosku seminggu lalu, mereka yang membenci Datuk Seri Zahid Hamidi mulalah menangguk di air yang keruh, terutamanya bagi mereka yang masih mempunyai personal vendetta dengan Yang Berhormat Presiden Parti UMNO. Sebenarnya kemurungan, bahkan termasuk juga psikosis, obsesif, kompulsif dan keresahan memang dirasai oleh warga UMNO. Tapi tak sepatutnya mereka menyerang Presiden UMNO. Saya dah bercakap dah 2-3 hari, 3-4 malam. Mungkin anda bosan, tapi saya perlu menjelaskan. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Ghulam Muzaffar bahawa yang membuka ataupun yang mahukan Datuk Seri Najib disiasat adalah Dr. Mahathir, rejim Pakatan Harapan 1.0 yang membenarkan perbicaraan dijalankan waktu era rejim Tan Sri Muhyiddin. Kemudian
yang berlakunya pemenjaraan Datuk Seri Najib adalah era kepimpinan di mana UMNO jadi Perdana Menteri, iaitu Datuk Ismail Sabri. Tetapi di saat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi berusaha untuk mendapatkan pengampunan, cuma dapat setengah daripada sepenuh kendaknya. Datuk Seri Zahid yang diserang. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diserang. Saya rasa ini tak betul ni. Jadi kita perlu memberi penjelasan kepada warga supaya mereka faham apa sebenar-benarnya di sebalik kisah pemenjaraan Datuk Seri Najib. Sebab saya melihat sekarang ni, saudara, masih ada lagi pihak yang suka hantuk-hantuk. Saudara, hantuk-hantuk. Kononnya, baru waktu Datuk Seri Zahid Hamidi memanggil semua 191 ketua-ketua bahagian untuk diberi penjelasan. Saudara, dah 3 hari dulu, ada pula mengatakan bukanlah 191, tapi 145 saya yang hadir. Artinya ada lebih kurang dalam 46 ketua-ketua bahagian tak hadir. Kononnya mereka tak bersetuju, mereka tidak menghormati presiden dan tidak bersetuju dan mahu supaya pimpinan UMNO ditukar dan sebagainya. Saya kata dalam keadaan begini, cuba saudara dengar. Hayati kenyataan Siswa Agung UMNO Datuk Ashraf Wajdi semalam apabila beliau dihujani dengan persoalan itu oleh warga media. Semalam dia nyatakan, saya minta VT tolong pasangkan VT kenyataan saudara ini Ashraf, Datuk Seri Ashraf Wajdi saya. Disebabkan susulan daripada keputusan pengampunan tu nak keluar daripada kerajaan perpaduan. Ya, saya tak boleh sebab dalam MKT tak ditimbulkan, dalam pertumpahan itu pun tak ditimbulkan. Jadi setakat ni tak ada timbul apa-apa. 71 yang hadir Ahad ketua bahagian. Ketua bahagian 171 tambah Esko Wanita, Esko Puteri, Esko Pemuda. 20 yang tak hadir tu Ada macam-macam yang saya terima, mereka minta maaf, ada di luar negara, ada 6 ada di Mekah, ada yang program yang sebab kita panggil last minute. apa hati Datuk Seri Najib tak dibebas? Yelah, mestilah ada. Sebab itulah kita adakan pertemuan dulu. Itu yang kita sebutkan bahawa ini kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Dan itu tidak menghentikan usaha kita. Kerana ruang itu masih ada. Seperti mana PM sebut sendiri. Kalau masih tak, kita masih ada ruang untuk merayu kepada yang di-Pertuan Agong yang baru. Kiranya tidak timbul isu kebahagiaan minta UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Itu pun yang saya terima secara bertulis ke, WhatsApp ke, ataupun secara terbuka. Saya yang mempengerusikan perjumpaan tersebut. Pertemuan dengan Presiden bercakap dan tidak ada seorang pun yang mempertikaikan ataupun menuntut untuk kita keluar ke, sebab pelik juga kenapa nak keluar, sebab ini bukan kuasa mana-mana parti, ini kuasa yang Pertuan Agong. Nak marah siapa? Kan? Sebab UMNO adalah parti yang mempertahankan isu Raja-Raja Melayu. Masa kita menjunjung titah yang Pertuan Agong untuk mewujudkan kerajaan perpaduan, takkan tiba-tiba dalam hal ini kita mengkhianatinya pula ataupun kita mempertikaikan. Sebab itu kita dalam Majlis Kerajaan Tertinggi, kenyataannya kita menjunjung kasih dan kita menerima keputusan, tetapi tidaklah menghalang kita untuk meneruskan agenda pembelaan ini dengan merayu kepada yang Pertuan Agong. Ya, saudara, jelas kenyataan daripada Setiausaha Agung UMNO. Beliau waktu pertemuan itu diadakan, beliau baru balik daripada mengerjakan ibadah umrah. Malahan saat itu yang Mak Berhormat Presiden UMNO dia tidak bersihat, suaranya tak begitu jelas, dan Datuk Seri Ashraf Wajdi sendiri yang mempengerusikan pertemuan tersebut. Tak ada pun kata kononnya ketua-ketua bahagian tak bersetuju, ketua bahagian marah. Tak ada. Bila mengatakan tak datang, memang dia mengaku ada yang tak datang kerana setengahnya berada di luar negara. Yang mengadakan ibadah umrah, takkan nak balik tergesa-gesa meninggalkan umrah mereka. Setengah tu sudah pun ada program di kawasan masing-masing. Tapi itulah dijadikan alasan oleh beberapa media kononnya. Berlaku perbalahan dalam UMNO, kononnya. Sebenarnya tak ada apa pun. Saya haraplah agar kita jangan beremosi. Dalam isu Datuk Seri Najib ni, saya minta warga UMNO, orang Melayu, rakyat, tenang fikiran, tunggu dulu. Usaha tidak jalankan. Jangan kita gopoh.
Jangan kita, mesti nak dipuaskan. Kau tak boleh kena keluar daripada kerajaan Pakatan Harapan. Apa kita dapat? Sebenarnya ini yang sedang dinantikan oleh Perikatan Nasional. Ini yang sedang dilakukan, mereka dalam keadaan berantakan. Mereka mahu melihat bahawa perpaduan ukhuwah antara UMNO dalam kerajaan Pakatan Harapan ini longgar. Sebab itu awal-awal tadi saya marah dengan Komeng. Cukup-cukuplah. Orang Melayu tersinggung dan Komeng mewakili parti DAP. Ini juga tidak membantu usaha kita untuk menyatukan, untuk mewujudkan keharmonian dalam kerajaan perpaduan. Dan tambah lagi bila berlaku isu. Sebenarnya pengampunan, banyak orang tuduh, ada pula saya tengok mantan pimpinan UMNO yang kini tak ada lagi dalam UMNO. Konon-kononnya bahawa UMNO dan Sri Anwar Ibrahim menggunakan alasan bahawa keputusan itu adalah keputusan agung. Jadi mereka seolah tak bersetujulah alasan itu. Janganlah kita mendahului. Pertama sekali saya nak bagi tahu, kita sebagai insaniah di dunia ini, jangan kita mendahului kerja Tuhan. Itu paling penting. Memang kita harus berusaha, bukan tak boleh berusaha. Tapi apa sahaja usaha kita, ketentuannya datang daripada Allah. Allah SWT menentukan segala-galanya. Yang kedua, dalam isu Majlis Pengampunan, pengusinya Duli Amal Perdana Agong. Kalau itu titah tuanku, santuni ajalah kita. Dan bukan tak ada ruang. Bukan artinya sekarang ni dah habis dah, tertutuplah segalanya. Tidak. Masih ada lagi ruang. Sebagaimana kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bercakap, dia kata masih ada ruang untuk membuat permohonan. Mohonlah. Tapi biarlah ada edahnya. Takkan 2-3 hari terus nak buat permohonan lagi. Ya, jadi kadang-kadang begini, saya haraplah. Saya tahu ada teman-teman marah dengan saya. Seolah-olah saya tidak berjuang bersungguh-sungguh dalam kes Datuk Seri Najib. Saya selalu katakan, nak berjuang, orang kata, biarlah smart sikit. Jangan kita mengikut emosi. Jangan kita maki hamun pemimpin kita. Saya kadang-kadang kecewa juga, adanya teman-teman, bila tak dapat saja kehendak hati, maki hamun pemimpin. Anwar tak menang budi, Zaid Ahmedi ada tidak berani bersuara, dan macam-macam lagi. Sedangkan mereka tidak tahu cerita latar sebenarnya. Dan bila tak dapat kehendak hati, sabarlah dulu. Jangan kita, ini kadang-kadang seolah-olah kita mahu buat, mesti apa kita buat mesti jadi, apa kita mesti jadi. Nauzubillah minaz zalik, saudara. Jangan sesekali kita mendahului kerja Allah SWT. Jangan sesekali kita mengikut emosi. Tak dapat mengamuk. Itu yang jadi beberapa orang pemimpin daripada UMNO. Yang akhirnya tersingkir. Lain tak ada. Tapi akhirnya bila mereka tersingkir, mulalah attack balik UMNO. Dulu bagaimana? Nak berjuang demi parti, demi agama, bangsa dan negara. Sekarang. Dia saya dalam Budaya Pasarat, dia kata rakyat sentiasa tenang. Cuma segelintir ahli UMNO saya nak tunjuk kehebatan mereka. Saya setuju dengan Budaya Pasarat. Nak tunjuk hebatlah kononnya. Jangan. Tidak ada sesiapa pun yang hebat dalam usaha untuk mendapatkan pengampunan terhadap Sri Najib. Bukan kita tak sayang, bukan kita tak kasih pada Sri Najib. Tapi kita kena lapang dada. Ini saya tengok pendekar terbang dekat. Kita kena tolak DAP. Jangan. Jangan kita izinkan wujudnya bibit-bibit perpecahan. Di orang sebelah sana tu sedang berantakan. Dengar kenyataan daripada Tuan Syed, Yang Mohd Datuk Syed, iaitu ahli Parlimen Bukit Gantang. Sekarang ni saudara, 16 orang dah tunggu tu nak menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita konon-konon tak dapat, kena kita tarik keluar UMNO. Apa kita dapat nanti saudara? Apa kita dapat? Cukup-cukuplah kita melakukan kesilapan. Dan dulu pun saya nak bagi tahu setengah daripada mereka yang kononnya sekarang ini berjuang atas nama Najib. Mereka jugalah dulu yang mengutuk Datuk Seri Najib. Jangan lupa saya kenal tiap-tiap wajah tu. Sebab saya ada dalam kumpulan yang waktu sepanjang UMNO kalah. Saya melihat kita ni saudara bila UMNO kalah, sebelum itu kononnya laku begini, tindakan hebatlah, kritik tak kena, itu tak kena. Akhirnya UMNO Barisan Nasional tumbang. Bila kita tumbang, naik kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Berapa lama kita menderita? 5 tahun kita menderita.
Dan jangan marah sesiapa. Marahkan diri sendiri. Sebab kita juga ada saham atas kejatuhan daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dan sekarang ni bila jatuh, mulalah rindu zaman Najib. Rindu terbaik. Dulu, makin hamun juga saudara. Jangan lupa. Saya tengok wajah-wajah yang buat kenyataan tu, kadang-kadang meminjam kata Allahyarham Tan Sri Megat Junid. Kata orang Perak, naik getik lah. Getik tengok perangai dia orang ni. Bila tak ada jawatan dalam UMNO, bila tidak lagi memimpin dalam UMNO, kutuk presiden. Bila tak ada dapat ini apa-apa untuk menunjukkan diri sebagai pemimpin, tunjuklah seolah dia jadi hero. Tak ada ke mana pun. Segala-galanya hanya dapat terjadi sukses kalau kita menyantuni secara berhemah. Awal lagi saya katakan, kita bersifat harmonis satu persatu. Sesuatu kekusutan itu tidak mampu dirongkai begitu saja, saudara. Dia dirongkai, kena orang kata macam menarik rambut dari dalam tepung. Jangan kita beremosi, saudara. Bukan kita tak sayang pada Tun Najib, tapi keadaan dah terjadi begini. Siapa yang memulakan? Kenapa awal waktu Tun Najib diselongkar oleh pihak berkuasa, berapa orang saja yang pergi mempertahankan rumah dia? Saya sebab itu 2-3 malam lepas saya tengok VT Datuk Razlan, sekarang ini Ketua UMNO Bagas Putih. Dia seorang-seorang saja. Jangan lupa saya, waktu Datuk Seri Najib disiasat oleh pihak SPRM, disiasat oleh pihak, diseret ke mahkamah, berapa ramai yang turun saudara. Hari ini pun saya tengok berapa ramai pergi ke mahkamah, tapi dengar kenyataan bagai nak rak, menyokong dan sebagainya. Kenapa mereka tak mau ambil kesempatan pergi sokong? Tak ada. Jadi cakap saya sembang aja lebih. Saya kadang-kadang meluat tengok orang yang begini. Yang kita harus lakukan, tarik rambut dari dalam tepung satu persatu. Jangan izinkan emosi kita menguasai bila kita mau menyelesaikan suatu masalah. Perlu diingat, ini bukan masalah kecil, saudara. Dunia sedang memerhatikan kita. Jangan kita turut emosi. Tak dapat saja, orang ini tak betul. Orang ini tak betul. Sampai bila kita jadi begitu? Sebab itu saya minta, sedarlah warga UMNO. Sedarlah orang Melayu. Anda juga bertanggungjawab yang menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dulu. Bila dah jatuh, sekarang ni rindulah nak buat itu, buat ini. Segala-galanya bukan senang. Bila sesuatu, orang kata nasi ini dekat mulut, dah jatuh ke bawah. Bukan senang nak ambil balik, saudara. Jadi, satukan balik penyatuan kita. Satukan balik hati-hati warga bangsa kita. InsyaAllah. Barulah, saudara, kita boleh mendepani, membujur lalu, menendang patah. Ingat, saudara, sedih tengok. Tapi berapa ramai yang datang rumah Tok Najib waktu beliau disiasat waktu itu. Dalam bulan puasa, saudara. Lebih kurang sebulan lagi, kita akan menyambut bulan puasa lagi. Lupakah kita peristiwa tersebut? Jangan, saudara. Jangan nak tunjuk hero sekarang. Jangan menangguk di air keruh. Saudara, malam besok saya akan bersiaran bersama-sama dengan Saudara Abdullah Sani. Kita akan mengupas lagi apa yang sedang berlaku dalam politik negara kita ini. Minta maaf, mungkin besok kasar sikit bahasanya. Sebab malam besok kita akan membicarakan siapa sebenarnya si Kitol dan siapa sebenarnya Maharaja Lela. Kita jumpa besok, insya-Allah jam 9.30 malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.